Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan yang berada di pusat pemindahan sementara PPS terus berkurangan selepas lebih banyak PPS ditutup petang ini. Setakat pukul 4 petang, hanya 3 PPS masih beroperasi menempatkan 1,314 penduduk daripada 403 keluarga. 3 PPS yang masih beroperasi adalah PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh, PPS SK Gual Priok dan PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Baruh Pial. Perkembangan lanjut bersama Fikri Zaib di Rantau Panjang. Baik, terima kasih. Saya ketika ini berada di PPS Sekolah Kebangsaan Gual Priok, Rantau Panjang. Seramai 462 penduduk terjejas dari 110 keluarga masih ditempatkan di PPS ini. Kesemua mereka terdiri dari penduduk kawasan sekitar PPS ini, termasuk Kampung Bawah Lembah, Kampung Kusa dan sebahagian dari Kampung Padang Licin. Berdasarkan tinjauan semasa dilakukan saya bersama kru di PPS ini, perjalanan PPS yang masih dibuka setakat ini berjalan lancar. Dan pastinya perjalanan PPS ini turut banyak dibantu sebenarnya oleh para sukarelawan. Dan bersama saya ketika ini adalah pengurusi sukarelawan jajahan Pasir Mas, Encik Wan Suhairi Wan Daud. Dan mungkin terima kasih Cik Suhairi kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi Cik Suhairi, dari skop kerja lah para sukarelawan di Pasir Mas ini macam mana sebenarnya? Ya, kita di Pasir Mas ini di bawah PKMJ, Pejabat Kebajikan Masyarakat Pasir Mas. Kita adalah sebagai rakan strategik kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan kita cuba membantu dari segi perkhidmatan sokongan sosial, dan setakat ini kita cuba membantu dari segi pengurusan bencana. Pengurusan bencana, dan kita skop sukarelawan ini kita sekadar membantu pihak jabatan dari segi pendaftaran mangsa di pusat pemindahan, membantu menyelaras mangsa banjir, dan cuba membantu pihak-pihak agensi lain yang orang kata untuk memindahkan mangsa dan menyelaras program-program yang di bawah bahagian kaunseling. Jabatan mengelola sesuatu program di PPS bagi memenuhi pelbagai acara dari segi kanak-kanak, dewasa, wanita dan keluarga. Jadi setakat ni berapa ramai anggaran jumlah sukarelawan khususnya di Pasir Mas lah? Kita di Pasir Mas ni khususnya di bawah PKMJ Pasir Mas, kita ada 2 parlimen, iaitu Parlimen Pasir Mas dan Parlimen Rantau Panjang. Jadi kita terpaksa mengawal selia lah, khususnya di Rantau Panjang yang selalu terlibat dengan banjir, dan kekuatan anggota ni sekitar dalam 70 orang setakat ni. Jadi kesemua mereka ni ada yang bekerja ataupun bekerja sendiri semuanya kebanyakan? Kita dari pelbagai penjawat awam bekerja sendiri dan bekerja dalam sektor swasta lah. Terima kasih Cik Wan Suhairi kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi saya fikir itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan langsung dari Rantau Panjang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkor Supri, silakan. Terima kasih Fikri. Lebih 50 penduduk di Kampung Sungai Bayu Dalam di Gua Musang, Kelantan tidak menikmati perkhidmatan rangkaian telefon dan internet sejak 10 tahun lalu. Ketiadaan rangkaian telefon dan capaian internet di kampung yang terletak di kawasan ladang getah dan kelapa sawit itu menyukarkan kehidupan penduduk jika berlaku kes kecemasan atau bencana alam. Kalau ada gapa pun tu di luar jalan raya tu sejauh 3 kilo lebih lah. Baru kita boleh berhubung dengan keluarga. Jadi selama duduk sini ni dah cukup 10 tahun dah dia. 10 tahun tak ada perkembangan. Jadi saya mengharap kepada pihak-pihak yang berkaitan dan ada tanggungjawab ke atas pulau-pulau tu agak ambil perhatian lah. Nak berhubungan tu tak boleh. Ada kecemasan lah. Kecemasan. Kecemasan kita payah nak telefon ke anak ke apa. Anak pun. Nak telefon tak boleh. Tak boleh.
Kadang dia mari gitu lah anak kan. Papa dia muka sore je ada. Bodoh kata mana ni. Nak tubik gitu boleh. Tak apa boleh bawa kereta sakit baru kan. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim pula berkata pihaknya akan bawa masalah yang dihadapi penduduk kampung Sungai Bayu Dalam kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Saya sendiri telah membuat aduan ke dua kawasan iaitu Tanah Rancangan Kesedar Sungai Asap dan juga RKT Kesedar Limau Kasturi. Jadi alhamdulillah kalau kita dapat info kebelakangan ini ada tindak balas daripada pihak kementerian untuk menaik taraf liputan yang ada di kawasan berkenaan. Jadi untuk berikutnya kawasan Sungai Bayu ni insya-Allah saya akan mohon kepada MC supaya dia review balik kawasan-kawasan yang betul-betul yang tak ada liputan tu untuk buat tindakan segeralah insya-Allah. Sementara itu, menurut jurucakap MCMC Kelantan, pihaknya telah mengambil maklum tentang permasalahan tersebut dan siasatan lanjut akan dijalankan.